many class start? ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಓಕೆ ஓப்பன் பண்ணல பாஸ்வேர்டு நம்மளே கண்டுபிடிக்க முடியாது. கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டமா? என்னடா சொல்ற? திருப்பி அம்மா அடிச்சுட்டு அம்மாட்டே போய் கேளு. நாலு பேர் தான் இருக்கும். Okay. Okay. Good morning. Morning, Shigu. Yeah. Otherwise. Morning. Yeah. So dah try yang semalam yang kita buat tu. Yang saya minta awak buat tu. This one sekejap saya share. Dah. Windows. Share this one. Okay. So tengok soalan ni kan. Yup. Yang dalam ni. Mesti ada cikgu sebelah ni. Okay. So dia punya aktiviti ni ialah untuk menentukan hubungan antara pemboleh ubah Y dengan X kuasa 2 bagi suatu ubahan langsung. So ubahan langsung semalam kita dah tengok dia ialah tentunya Y per dengan X jenduk. Kan? Okay. So, dia kata hubungan pemboleh ubah Y. So, langkah dia contoh dia bagi, diberi satu bulatan dengan jejari X dan luas dia ialah Y. Siapa bermaksud ni? Ni cikgu bawa pen cikgu tak? Ya? Ni cikgu bawa pen tak ni? Dia tak dengar? Ni cikgu bawa pen ke tak ni? Saya buat macam mana? Saya tak faham yang ni macam mana. Oh, iyalah. Ini nak terangkan kalau awak dah try semalam. Kalau tengok balik yang semalam tu, this one, kan? Ni yang this one. Dia antara dua boleh ubah. So, dia tengok ayat dia. Kita tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. So, dekat sini dia ialah, kalau saya catat balik, Y berubah secara langsung. This one. Dengan ni, dengan this one. So, bila dia kata Y berubah secara langsung, mesti dalam keadaan Y per dengan X. Macam tu. Dia punya keadaan. So, yang kita nak tengok hari ni ialah bila yang dalam ni. So, kalau dalam kumpulan, inilah dia kata. So, first kali, kalau jejari 3.5 luas bulatan. So, ingat balik luas bulatan. Luas bulatan sama dengan tak cantik pula. So, pi J kuasa 2. Ni rumus dia. So, kita carilah luas bulatan tu. So, apabila Y sama dengan pi J kuasa 2, let's say lah. J dia ialah, jejari dia ialah 3.5. So, pi dia kata pakai 22 per 7 darab dengan 3.5 kuasa 2. So, ni kalau kita kira, apa baru masuk tu? Hai, Zainiang, kemudian siapa lagi ni? Betul. Yang baru, Indian. Okay, so dekat sini kalau kita kira, nampak kan? Awak kira lah 22 per 7 darab 3.5 kuasa 2. So, 22 per 7 darab dengan 3.5 kuasa 2. Orang bagi So, kita dapat 38.5. So, kita dapat sini 38.5. So, kita masukkan dalam jadual yang ni. So, ini ialah 38.5. Kalau 7 sama juga. So, kita kira satu. 22 per 7
darab dengan 7 kuasa 2. So, awak akan dapat 154. So, dekat sini ialah 154. 10.5 macam mana? 14 macam mana? 17.5 macam mana? Cuba kira sekarang. Kalau saya boleh zoom sekejap. Boleh zoom sekejap. Saya kira sekejap 22, 7 darab 10.5 kuasa 2. So dapat 346.5. So 346.5. Kalau 14 22 per 7 darab dengan 14 kuasa 2. So kat sini akan dapat 616. Kemudian dengan 22 per 7 darab dengan 17.5 kuasa 2. Dapat 962.5. So 962.5. So itu luas bulatan. Kalau kemudian kita kena tengok pula kuasa 2 jejari, X kuasa 2. 3.5 ni kuasa 2. So ini yang kedua ni, ini yang first, yang macam ni. Kita cari nilai Y dulu. Kalau yang kedua ialah nilai, dia nak cari nilai X kuasa 2. So X kuasa 2 pula. So ambil lah contohnya 3.5 kuasa 2. Berapa? So 3.5 kuasa 2 ialah 12.25. So 12.25. So kita masukkan kat sini 12.25. 7 kuasa 2, ni senang lah, 49. 10.5 kuasa 2, ni kena pakai kalkulator. 10.5 kuasa 2 110.25. 110.25. Kemudian untuk 14 kuasa 2, ni 196. Ini ialah 196. 17.5 kuasa 2 306.25. Ini ialah 306.25. Kemudian dia tanya pula, kalau X kuasa 3, macam mana? Pun sama juga kita kirakan. Ni susah sikit lah. 3.5 kuasa 3 ni ialah 428.75. Ni yang semalam saya minta awak buat tu. So kalau awak dah buat, awak boleh tengoklah kat sini. Ni dia punya jawapan betul ke tak apa yang awak buat. Tapi kalau awak belum buat, kena tunggulah sampai saya siapkan ni dulu. Okay, kalau 7 kuasa 3 343. Kalau belum buat, kalau awak ada buku tu awak salin je dulu. Betul. Ni jadual ni. So 1157.65. 1157.625. 14 kuasa 3 2744. 2744 5 3 5 9 3 7 5. So ini okey. Sekarang ni kita dah cari. Dia nak tanya okey, yang mana antara Y per X kuasa 2 atau Y per X kuasa 3. Kalau semalam kalau awak tengok, yang ni kita dah buat semalam macam ni. So dia nak tanya yang mana yang sama ataupun yang berbeza. Kalau sama akan jadi apa dia? Kalau kita bahagikan dapat yang sama jadi apa? Dia akan jadi dapat pemalar ni. Kita namakan contoh yang 2.5 ni kan. Kalau awak tengok kat sini 2.5 ni ialah pemalar.
Tapi kalau dia bahagi tak dapat, so dia bukan pemalas dan dia tak berubah secara langsung lah. So kalau kita tengok kat sini, okay, try untuk Y bahagi X kuasa 2. Contoh Y kita ialah 38.5 bahagi dengan X kuasa 2. Okay, saya ambil contoh yang kat sini. So bila Y bahagi X kuasa 2, so kita ambil ialah Y kita ialah 38.5. So 38.5 bahagi dengan X kuasa 2. X kuasa 2 ialah 12.25. Kita try bahagikan. So 38.5 bahagi dengan 12.25. So kita akan dapat 3.142. Ini sama dengan 3.1428 contohnya. Kalau yang kedua, Y kita ialah 154 bahagikan dengan X kuasa 2 49. So ini akan dapat 154 bagi 49 sama dengan pun sama juga. So 3.1428. So at least kita dah tengok dua ni. Okay. Bila nilai X ni ialah nilai jejari. Okay, jejari. So bila nilai jejari dia gandakan, dapat tak nilai yang sama kat sini? So ini sama. Astaghfirullah, dua je. Okay, so ini ialah nilai pi. Pi sama dengan 22/7. Tutup kamera. On lah. Astaga. Nampaklah kita. Sibuk je cikgu-cikgu ni lain kan. Aduh, dia orang teruja. Air tu berapa ribu ni? Nanti boleh tak dengan kelas ni? Bestnya dia. Kalau akak beli macam ni pun okey kan dia? Astaghfirullahaladzim. Nak beli juga lah. Macam ni yang kau belikan. Maya, saya pergi dari sana. Awak tengok dia orang ni sibuk kan? Mana nak tengok nampak. Astaghfirullah. Ni nanti boleh tak lepas ni? Siapa nak selfie? Ya Allah. Selfie dulu lah. Itulah, entahlah, saya pun tak tahu. Dia orang ni teruja. Saya tak tahu dia teruja kenapa. My gosh. Padahal apa yang saya buat ni, Yang ni tak apa. sibuk lah. Yang ni tak apa. Astaghfirullahaladzim. F47. Nak tunggu juga. Alah kan. Alah tapi penat lah nak melukis. Kan, tak payahlah. Take five. Kalau letak kertas dia Ini nampak tak? dia orang ni kan. Saya share dulu Yo. Okay. Kecoh. Saya Vicky, ingat belakang tu semua Vicky. cikgu kot. Vicky, you kat mana Vicky? Kat tanah lagi ke? Dia kat rumah lah. Oh. Yelah kat rumah. Kat rumah kat tandas lah. Kepala bapa kau. Vicky sudah pandai Vicky sudah penat. Suruh open mic kabinet. Vinesh, apa mat? Sold. Aduh. Kabinet. Discord இது பண்றேன்டா. நான் பண்ணிட்டேன். நான் வசந்த முதல்ல வந்து ஐடி இது வாங்கினேன். Bahasa Melayu நீ lah. ஏற்கனவே இருக்கியே என்னோடதுல. Bahasa Melayu boleh, bahasa Melayu. கவின் பத்துன்னு இருக்க. இல்லடா, அதான் இடையில தான் வந்து போன் இது அழைச்சல, அது இதுல சேவ் பண்ணேன். சரி ஐடி கொடு, நான் ரெக்வெஸ்ட் அனுப்புறேன். கிளிக் பண்ணு. அந்த இதுலயே மெசேஜ் Panjang பண்ணி அனுப்பு. kita. கடா ஐகோ தரேன்.
எதுல அனுப்புறது இல்லையா இல்ல இதுல இருக்கு. ஓகே Julian. Apa dia Julai? Abin nak Julai tahu. tu bulan bang. Abin nak Farah. Belajar. Oh belajar. Lucu bodoh. Tak nak Farah okey. Tu dah nak okey. Farah baru belajar cerita tu. Pilih saya naik sekolah bosan. Aduh, awak kan, aku tengok dia orang macam tiba-tiba teruja. Nanti saya tunjuk apa benda. Ni. Saya drawing pad ni, saya boleh lukis. Oh. Itulah Izzuddin tanya cikgu Dia ni. punya background change background ni. Tak ada. Okey ni. So ini dia punya drawing pad. So semalam saya tak bawa benda ni. Betul lawa. Sebab tu yang hari ni boleh tulis dengan beria. So ada pen. So dia orang macam Oh nasib baik ni. Oh hari ni boleh tulis dengan lawa. sebenarnya saya dah beli benda ni daripada tahun lepas. Tapi macam itulah dia orang ni kan. Okey, saya tukar background pula lah. Sambung ya, cikgu sambung ni. Okay, so ulang balik. Kalau awak tengok kat sini, saya padam balik. Okay, so bila kita tengok dekat sini, okay, so kalau dekat sini, bila kita dah buat 2 kali ni, kita akan dapat 3.142. Ini kan 3.148. Ini pun sama 3.1428. So bila ini sama, so ini ialah nilai pi ni. Yang kat sini nilai pi. So kita tahu nilai pi itu statik, sama. So daripada sini bila dia tanya, so akan confirm dekat sini pun kita akan dapat jawapan sama 3.1428. Kalau awak try, ini pun sama 3.1428. Ini 3.1428. So macam tu. So bila dia sama, bila kita tengok soalan yang ni, bandingkan nilai-nilai antara y x kuasa 2 atau x kuasa 3. So apa kesimpulan yang kita boleh buat? So bila nilai ini sama, kan, nilai y ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. So dia akan jadi yang macam semalam ni. So bila sama dia ialah Pemalar. So pemalar itu kalau kita sekejap saya kecilkan balik. Okay, so yang macam saya semalam ceritakan lah, bila dia berubah secara langsung, kan? So kita tulis di sini y berubah secara langsung dengan x. Tapi kalau yang ini, yang ni. So yang ini kita akan cakap mana dia punya ni. Kita akan cakap y berubah secara langsung dengan ni apa? Kita berubah secara langsung dengan apa pula yang ni? Dengan inilah. Dia ini. X kuasa 2. So X kuasa 2. So kalau yang semalam kita test dengan X sahaja, kan? So yang ni Y dengan X sahaja. So kita baru cakap Y berubah secara langsung dengan X sahaja. Tapi kalau yang ini dia ialah Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 pula. Macam tu.
So inilah yang dia apa? Dia yang kita nak. Dan hari ni saya nak kita buat ialah contoh kalau kita bagi soalan. Ni soalan yang biasa. Sekejap, saya cari. Okay. So ini dalam buku teks. Buku surat apa tadi? Buku surat 10. Okay, ini dalam buku teks buku surat 10, soalan nombor 3. Yup. Okay, soalan nombor 3. Tak apa, saya bacakan dulu. Diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. So dia dah bagi dah. So ada dua pembuli ubah, P dengan Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey. So dekat sini bila kata ungkapkan, kita kena buat yang ini. Yang bawah ni. Yang ada pemala tu. So kita kena cari dulu dia punya pemala. So macam mana nak buat dia? So untuk A. So kita kena tulis P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So itu yang pertama. So, daripada ayat akan dalam bentuk dia punya hubungan ubahan. Tapi yang ini kita tak boleh selesaikan lagi. Apa yang kita boleh buat ialah kita tulis semula P sama dengan apa? Yang semalam tu. Yang bawah ni. Yang daripada ubahan sama dengan K. Kena wujudkan K tu. K Q kuasa 3. Ini sebagai dia punya persamaan. Tetapi sekarang daripada persamaan ni kita nak masukkan nilai ini pula. P dengan Q. So ini ialah 32. Kita gantikan P 32 sama dengan Q. K. K tak tahu tapi Q pula. Q berapa? 4. 4. So 4 tapi kuasa 3. Kuasa ya. So 32 sama dengan K 4 kuasa 3. Berapa? 64. Saya tak mau tunjuk lah. Dia ada calculator kan. And then yang ini nak buat apa? Kita nak cari nilai K tu. So K sama dengan 32 bahagikan dengan 64. So K akan sama dengan 32 bagi 64. 0.5. Pecahan. Pecahan. 1/2. 1/2. So bila kita dah dapat nilai K ni, kita kena tulis balik dekat sini. Okay. Sini. Ni K ni dengan K ni kita gantikan. So finally untuk dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. So kita kena tulis balik dekat sini. P sama dengan K, kita dah cari this one. 1/2 Q kuasa 3. So itu dia punya jawapan. So jawapan untuk apa? Ungkapkan P dalam sebutan Q. So yang ini ungkapkan ni dia nak bentuk ini. Dia nak bentuk ini. Okey, untuk yang kedua, jangan tengok contoh yang sebelah ni, saya delete dulu. Contoh yang sebelah ni saya delete dulu. Okey, kita tengok. Kita tengok sebelah. So untuk yang kedua, sorry. So B ialah dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Itu apa? P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Itu macam mana? Punca kuasa
So punca kuasa 2Q. Ini. So kalau dulu kan soalan dia akan terus direct. Dia bagi dalam bentuk equation yang ni. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk ayat, awak kena tukar dalam bentuk equation dulu. So sebab tu kena faham apa dia term untuk berubah secara langsung. Kemudian apa yang belakang? Punca kuasa 2Q. Itu apa benda? So kalau yang dekat sini punca kuasa 2Q ialah inilah square root Q. So daripada sini yang lain semua sama. So kita tulis balik P sama dengan tambahkan K punca kuasa 2Q. Yang kedua ni nilai P yang dia bagi 32 sama dengan K dalam kurungan, saya buat dalam kurungan lah, senang untuk asingkan. Punca kuasa 2 itu baru masuk tu. Firdaus Nasran. Oi, tak pernah ni. Lain macam Firdaus. Lama tak nampak. Okay. So 32 Q kita ialah tadi 4. So punca kuasa 2 4. Macam tu. So and then nak buat apa? Pun sama. So 32 sama dengan K. Punca kuasa 2 4 berapa? Ni ialah 2. So sama dengan K sama dengan 32 per 2. So K sama dengan 32 bagi 2 ialah 16. So kalau kita tulis balik dekat sini, tulis balik Q dengan P ni jangan tukar. Biar yang kita tukar ialah nilai K je. P sama dengan punca kuasa 16 macam tu Yes, betul. So dia ialah P sama dengan K ialah 16 punca kuasa 2Q. Yang ni better buat kurungan. Sebab kalau tak buat kurungan nanti macam pening. So soalan tentang ubahan ni dalam bentuk this one. Ini sahaja. Simple je. Simple je. Daripada ini dengan ini. Tapi ini yang bentuk yang pertama. Bentuk berubah secara langsung. Berubah secara langsung. Saya terambil colourful punya ni. Sebab ini yang pertama. Nampak yang ni. Dia tunjuk balik. Ni ubahan langsung. Ni yang kita cover 2 hari ni ialah yang ini, ubahan langsung. Nanti ada pula ubahan songsang. Songsang ni belum lagi lah. Kena padam dulu. Ubahan songsang bentuk yang hampir sama tapi cara penulisan yang berbeza. Okey. So boleh. Kena ni. Saya ada satu lagi ni. Sekejap. Okay, let's say kita ambil satu contoh soalan panjang. Soalan panjang. Okay, sorry. Saya kena ambil ni dulu. Sekejap yang ini. Ni pun kena padam dulu ni semua. Saya padam dulu. Saya terlupa nak apa. Kenapa dia tak nak ni? Kenapa dia tak nak padam? Kejap White eraser. Kenapa dia tak nak padam? Ni yang sekejap sekejap. Kena klik satu-satu. Aduh, hai. Lama, saya kena ambil. Ni, kotak.
buku kosong. Ya. Ini saya delete sekejap. Ini yang kosong. Sekejap saya ambil dia punya buku teks. Tengok itu dia ni, dia punya font lari. Dia kena tukar jap. Ni. Contoh nombor 5. Okey. Let's say, ini dalam soalan muka surat 10 juga, soalan nombor 4. MS10 soalan nombor 4. Baca dulu. Dia kata gaji X yang diperoleh oleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa dia bekerja. So, kemudian diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak RM112 selepas bekerja selama 14 jam. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan X dengan T tadi. Okay, kejap X ni saya buat. Nampak? Dia ialah okay. So dekat sini kan? So dekat sini kena tahu apa dua pemboleh ubah yang ada. So first kali ialah apa pemboleh ubah dia? First ialah gaji. Okay, itu dia punya pemboleh ubah. So dia kaitkan dengan X tadi. Ini. Kemudian yang kedua ialah masa bekerja. Ini masa bekerja. Dia punya pemboleh ubah ialah T. Gaji. T. So dekat sini ada dua. Kemudian kalau kita baca dia punya soalan, diberi, dia nak hubungan X dengan T. Diberi seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak 112 selepas bekerja 14 jam. So, apa yang berubah? Gaji ke masa bekerja? Masa bekerja. Kalau awak? Masa bekerja. Masa bekerja ya no. Gaji yang berubah. Gaji yang berubah. So dekat sini ialah masa bekerja gaji. Kalau kita tulis balik, gaji berubah secara langsung dengan masa bekerja. Kita kena tentukan dulu apa yang berubah terhadap apa. So, gaji berubah secara langsung dengan masa bekerja. So, dekat sini gaji ialah X. So, masa bekerja ialah T. Y. Sorry. T tadi. So, ini ialah T. So, kita kena tulis balik. Gaji berubah secara langsung dengan masa. So, macam mana nak tulis dia? Tadilah. So, X berubah secara langsung dengan T. So, X gaji berubah secara langsung dengan masa bekerja T. So, dari sini, X kita buat dalam persamaan. K darab dengan T. Kalau yang ni saya buat kurungan senang. K dengan T. So, apa yang dia nak? Persamaan yang menghubungkan. So, persamaan itu ialah yang inilah. Dia nak persamaan ni. This one. Jadi. Kena kira dulu. Cari apa? Kena cari apa kat sini? Cari. Entah. Cari apa yang kita tak tahu? Gaji.
Gaji tahu. Habis. Gaji dia dah ada. Ini gaji ni 112. Ini masa bekerja. Apa yang dia tak tahu? Berubah. Inilah. K tu. K. Setiap kali dalam ubahan yang kita nak kena tahu ialah dia punya pemalar, constant. Dia tak cakap 1 jam berapa ringgit kan? Ada tak? Tak ada. 1 jam berapa ringgit tu ialah dia punya K. Itu yang kita nak tahu. So sekarang daripada sini X ialah gaji. Berapa gaji yang dia tentukan? 112 sama dengan K tak tahu, masa T ialah 14 jam. So kalau kita nak cari K, maksudnya 112 mesti bagi dengan 14. So kita akan dapat K berapa? Kira 112 bagi 14. 112 bagi 14. 8. Mahal kot. 1 jam RM8. Maybe bukan kerja MACD kot. Sorry. Dia mamak je apa benda kan. So K ialah 8. Dah siap belum? Betul. Tanya, dah siap belum yang ni? Kalau macam kat sebelah, dah siap belum? Belum kan? Lepas kita dapat K, kita kena tulis dia punya bentuk persamaan. Itu yang dia minta. So, bentuk persamaan dia ialah, kalau kita kira kat sini, X sama dengan K ialah 8. 8 darab dengan P. Inilah dia punya persamaan yang menghubungkan X dengan P tadi. So, tentang ubahan ini saja. Sampai sini ubahan langsung. Ini ubahan langsung sebab nampak ayat dia gaji berubah secara langsung. So ini ubahan langsung. Cara nak kira, ini saya dah tunjukkan. Okay, so almost dah 40 minit juga ni. Okay, nanti saya akan post, semalam punya video dah siap. Nanti saya akan post. Yang ini pun nanti saya dah record, nanti saya akan post juga. Walaupun tadi ada gangguan tu kan. Betul tak? Saya record. Okay. So, saya stop sharing. Sekejap Saya sharing yang buku teks. Saya sharing video screen. Okay. So ini nampak kan? Ini buku teks awak. Nampak. Okay. Yang tadi kita buat ialah soalan 3 dengan soalan 4. So kalau boleh, sebab kita akan jumpa minggu depan, try buat soalan 5, 6, yang bawah ni 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 5 dengan 6 sama macam soalan 3. Soalan 4 ni 7, 8, 9 sama. Nanti hujung minggu dalam grup saya akan bagi link, tengok dia punya equation, dia punya jawapan. Kalau awak dah buat, awak tandakan. Sebab saya tak boleh nak tandakan. Okay, so nanti saya post dalam grup. Yang ini termasuk dengan video ni. So minta tolong buat. Sekejap Ini dia punya soalan. Ini ada soalan lain ni. Ini ubahan langsung. Ya. Okey, ini pun tak payah. Ini tak payah. Okey. So saya ambil. Ni. Awak ingat dalam video. Kalau dalam video YouTube nanti ni je. Saya minta ni this one. Soalan 5 sampai soalan 9.
soalan yang ni je. Okey, so itu saja hari ni. Habis untuk ubahan langsung, minggu depan kita akan masuk bahagian yang kedua, ubahan songsang pula. Yang songsang tu sebenarnya sama je, cuma bentuk penulisan dia berbeza sikit. Okay. So this one untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Cikgu yang latihan tu 5 dengan 6 je kan? Sampai 9 lah. 5, 6 tu 5, 6 ini yang direct. Sorry. Yang direct ni. 5 dengan 6 dia lebih kurang macam ni. Tapi 7, 8, 9 dia ialah ayat. Cuma awak kena keluarkan apa ayat tu tentang apa dia punya bentuk ni. Ubahan yang this one. Sorry. This one. Ni. Bentuk yang kat sini. Okay, cikgu. Okay. So saya stop dekat sini. Nanti saya akan post link untuk video tu. So nanti awak boleh refer kat situ je. Boleh? Okey. Okay. So terima kasih. Nanti ada masa you buatkan soalan tu. Okay, cikgu. Terima kasih. Okey. Gerak dulu. Bye, cikgu. Bye bye. Bye-bye. Thanks for the join.